Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila al-fas al-syariah li sanati الثالثة. كيف حالكم اليوم؟ أتمنى لكم بصحة والعافية دائما إن شاء الله. طيب، اليوم سندرس الموضوع الجديد في هذا الكتاب، في كتاب الطالب. سندرس عن الموضوع في القسم فقه المناكحات. Dalam fiqh munakahat, kita akan tengok tajuk baru dalam fiqh munakahat. Unzuru ila safhah mi'ah wa sittuna. Tengok pada muka surat yang ke 160. Okey, yang ni Ad-darasul awal tahta al-mawdu' al-usrah fil Islam. Kamu boleh tengoklah tajuk dia al-usrah fil Islam. Ini adalah tajuk pertama dalam fiqh munakahat. Okey, suka saya ingatkan kat sini lagi, fiqh munakahat ni kita akan membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga lah, berkaitan dengan perkahwinan dan berkaitan dengan kekeluargaan. Baik, jadi sebelum kita masuk kepada tajuk yang lebih besar seperti kahwinan, pertunangan dan sebagainya, kita tengoklah dulu apa dia punya asas dalam Islam ni, asas keluarga dalam Islam. Al-usrah fil Islam ni akan membicarakan tentang benda-benda yang asas lah, macam mana perkahwinan yang Islam mahukan, apa dia punya dalil yang merujuk kepada al-usrah fil Islam. Kita kena bina sebuah keluarga yang berlandaskan Islam. Okey, untuk tajuk ni suka untuk saya tengok nota pecut ni sebab dia lebih ringkas. Kalau kamu tengok dekat skrin ni, dalam video ni, satu muka surat ni dah merangkumi apa yang ada dalam buku teks tadi tu. Okey, jadi siapa yang ada nota boleh tengok nota ni. Okey, kalau yang tak ada boleh rujuk korang punya buku, sama saja tapi dalam ni dia ringkaskan je satu nota. Okey, sekarang kita tengok dia punya potongan dulu. Masih dalam muka surat yang sama, iaitu muka surat 37 tu, tajuknya al-usrah fil Islam. Kita tengok subtopik yang pertama, dekat bahagian kanan tu ada ta'rif dan juga ahamiyatul usrah. Okey, kita tengok yang pertama. Awalan ta'rif dia, apa-apa pun mesti kita tengok dari segi ta'rif dululah, kan? Okey, ta'rif usrah fil lughah hiya ashiratul rajul wa ahlu baitihi. Okey, keluarga maksudnya keluarga seseorang dan ahli keluarganya. Okey, ini yang dimaksudkan dengan apa dia punya istilah keluarga tu. Dari segi bahasa, keluarga tu adalah merujuk kepada ashiratul rajul, keluarga seorang lelaki, wa ahlu baituhu, dan ahli keluarganya. Okey, seterusnya tengok kepada ta'riful usrah fi syar'an, dari segi syarak. Al-majmu'ah allati tartabitu bizawji asy-syar'i waltazamat bil huquqi wal wajibat. Okey, itu dari segi syar'an lah, yakni makna dia al-majmu'ah allati, iaitu satu kumpulan yang terikat. Tartabitu tu yang terikat, bizawji yang terikat dengan perkahwinan yang sah. Maknanya kumpulan yang terikat dengan perkahwinan yang sah. Biziwaj asy-syar'i, ini adalah perkahwinan sah dari segi syarak lah. Mesti cukup dia punya rukun nikah tu. Waltazamat bil huquqi wal wajibat, dan committed dan dia perlu mematuhi. Waltazamat bil huquqi, dia perlu mematuhi hak-hak dan juga kewajipan dan tanggungjawab dalam keluarga lah. Okey, dari segi syarat tadi, saya simpulkan kat sini, usrah ni maksudnya satu kumpulan yang terbina, yang terikat, yang terjadi hasil daripada perkahwinan yang sah dari segi syarak. Itu mesti cukup rukun dia, mesti ada wali, ada suami, ada isteri, ada saksi dan juga ada ijab dan qabul. Macam mana nak kahwin nanti kita tengok pada tajuk yang seterusnya lah. Cuma nak bagi tahu kat sini, al-usrah fil Islam ni adalah satu kumpulan yang terbina hasil daripada perkahwinan yang sah. Dan hasil pada perkahwinan tu maknanya setiap ahli keluarga tu dia perlu waltazamat bil huquqi wal wajibat, dan dia perlu melaksanakan tanggungjawab dia sebagai ahli keluarga lah. Okey, faham untuk ta'rif. Kemudian kita teruskan kepada
ahamiyatul usrah. Kita teruskan kepada ahamiyatul usrah, iaitu kepentingan keluarga. Apa kepentingan keluarga? Apa pentingnya keluarga dalam Islam ni? Awalan al-usrah hiya di'amah asasiyah fil mujtama'. Keluarga adalah di'amah ni adalah tonggak, dia macam asas lah. Di'amah asasiyah, tonggak utama dalam masyarakat. Asas utama dalam masyarakat dari segi kata lainnya lah. Kalau tengok dalam buku teks tu dia tambah lagi kan, fa idza salahat al-usrah salaha al-mujtama'. Maknanya kalau baiknya usrah, baiknya keluarga, maka baiklah masyarakat. Masyarakat yang baik datangnya daripada keluarga yang baik, pembentukan keluarga yang baik. Kemudian yang kedua, az-ziwaj wasilah li hifzin naw'il bashari an tariqit tanasuli. Az-ziwaj wasilah. Perkahwinan ni adalah wasilah. Wasilah ni merupakan cara li hifzin naw'i, untuk menjaga, li hifzi untuk menjaga, an-naw'i al-bashari untuk menjaga jenis manusia ataupun keturunan manusia, antori kita nasuli, dari melalui cara kelahiran. Maksudnya kepentingan kedua ni adalah perkahwinan ni merupakan cara untuk menjaga keturunan manusia ni melalui kelahiran lah. Kalau berkahwin maknanya anak tu jadi anak yang sah taraf, bukan anak yang tak sah taraf. Kalau anak sah taraf ni melalui perkahwinan lah, maknanya hasil daripada perkahwinan yang sah. Jadi yang ketiga pula, syariat Islam hukukan likulli fardin min afradil usrah mislu hukuku at-tawaris wal maliyah wal riayah. Kalau dalam buku tu dia tambah lagi sikit wat tarbiyah kan. Maksud yang ketiga ni, syariat Islam mensyariatkan hukukan likulli, mensyariatkan apa? Mensyariatkan hak-hak likulli fardin, bagi setiap anggota, min afradil usrah, bagi setiap anggota yang ada dalam keluarga. Islam ni mensyariatkan setiap daripada ahli keluarga ni ada hak dia. Apa dia hak dia? Contoh dekat sini, mislu hukukut tawaris, iaitu hak untuk mendapatkan harta, mewarisi harta. At-tawaris ni mewarisi harta. Kemudian wal maliyah, kewangan, duit ataupun duit lah, hak mendapatkan duit daripada ahli keluarga dia. Wal riayah, itu hak penjagaan, hak untuk mendapat penjagaan daripada ibu dan ayah kita contohnya. Kemudian kalau dalam buku tambah ataupun kamu tambah dalam nota ni, wat tarbiyah, dan juga pendidikan. Ini adalah antara hak yang setiap ahli keluarga perlu dapat. Hak ni adalah sesuatu yang kita kena dapat. Dia bagi contoh kat tadi, hak mewarisi harta, hak untuk dapatkan duit, hak penjagaan dan juga hak pendidikan daripada ahli keluarga kita lah, sama ada ajar sendiri ataupun hantar ke sekolah. Ahamiyatul usrah. Rabi' yang keempat, wada'an Islam al-ahkam. Islam meletakkan hukum-hukum apa dia? Allati tata'allaku, hukum yang berkaitan bitanzimil usrah. Bitanzimil usrah tadi tu untuk menjaga ahli keluarga, untuk menguruskan ahli keluarga, wa tartibu umurha, dan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan jelah. Wada'an Islam al-ahkam. Islam dah meletakkan beberapa hukum yang tertentu lah. Kalau dalam buku teks tu dia tulis contoh, saya nak kamu tulis sikit lah, saya tak sit dalam buku ni. Contohnya seperti an-nafaqah, contohnya hukum memberi nafkah, berapa yang suami kena bagi, macam mana nak bagi. Semua itu Islam dah tetapkan, semua dah ada dalam Islam. Itu saja untuk ahamiyatul usrah dan juga ta'arif tu. Kalau tak faham boleh tanya kemudian lah. Yang penting siapa yang tak ada nota tu, ringkaskanlah, tulis dalam buku kamu dalam nota macam ni. Seterusnya kita tengok kepada bawah tu, bahagian yang muka surat yang sama juga dalam nota, at-targhib fin nikah. Iaitu galakan dalam pernikahan. Apa dalilnya Islam menggalakkan kita berkahwin, untuk berkahwin ni? Kalau tengok kepada ayat Al-Quran yang pertama tu, itu adalah daripada surah An-Nisa ayat yang ketiga. Kalau ada Quran boleh tengok Quran tafsir untuk maknanya. Tengok dalam Quran kamu masing-masing kalau ada lah. Kalau tak ada, dengar saya punya bacaan ni. Qala Allah Ta'ala, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Dan jika kamu
takut ataupun bimbang ataupun khawatir tidak mampu untuk berlaku adil fil yatama, terhadap perempuan yang yatim. Kalau kamu takut nak berkahwin dengan anak yatim, apa kena buat? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Okey, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Tak kisahlah yang kamu suka. Kalau takut nak kahwin dengan anak yatim, maka kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang kamu senangi, yang kamu suka. Masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 ataupun 4. Okey, ini adalah dalil yang mana lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu. Okey. Okey, orang lelaki jangan suka dulu sebab ada sambungan daripada ayat tu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi sekiranya kamu takut, alla ta'dilu, takut tidak boleh berlakunya adil, fawahidah, maka kahwin satu cukuplah. Okey. Walaupun dalil ini menunjukkan boleh berpoligami, kahwin lebih daripada satu dalam Islam, orang lelaki lah, bukan orang perempuan. Okey, tapi ada sambungan yang dalam ayat ni, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau tak mampu kahwinlah satu cukup. Okey, au ma malakat aimanukum, ataupun hamba perempuan yang kamu miliki. Hamba pada zaman sekarang tak adalah hamba kan. Okey, pada zaman dulu kebanyakan orang-orang kaya ni dia ada hamba dia. Okey, kalau tak nak kahwin perempuan lain, boleh kahwin dengan hamba yang dia ada lah. Okey, tapi zaman sekarang tak ada. Hamba ni dia tak sama dengan maid. Dia bukan sama dengan orang gaji. Tak boleh. Tak sama, bukan tak boleh, tak sama. Hamba lain, orang gaji lain. Okey, kemudian sambungan ayat tu, zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Okey, kat sini sebenarnya dia punya point tu ada dekat atas tu, al-yatama, berkaitan dengan berkahwin dengan anak yatim. Kalau tak mampu nak kahwin dengan anak yatim, rasa tak boleh berlaku adil, ataupun rasa macam kalau kahwin mungkin kamu terambil harta dia, sebab harta anak yatim ni adalah sesuatu yang sangat besar. Kamu tak boleh ambil sesuka hati. Okay, sebab dia ada dia punya hukum yang tertentu lah. Okay, kalau lelaki takut nak kahwin dengan anak yatim, tapi tak ada masalah pun malu nak kahwin kalau kamu boleh berlaku adil, kamu boleh menjaga anak yatim. Sebab tu orang kata berbuat baiklah dengan anak yatim, sebab anak yatim ni sangat disayangi oleh Allah. Dia banyak disebut dalam beberapa surah, beberapa ayat lah. Okey, jelas untuk satu dalil itu. Kemudian kita tengok kepada dalil yang kedua. Ini dalam surah An-Nur ayat ke-32. Boleh tengok lah, ataupun tengok je dalam buku teks tu. Cuma kamu tulis dia punya makna lah. Okay, jom tengok apa dia punya makna dan bacaan ayat sikit. Qala Allah Ta'ala, wa ankihu al-ayama minkum. Okay, maksudnya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Wa ankihu al-ayama minkum. Al-ayama tu adalah orang-orang yang bujang, dan nikahkanlah dengan orang-orang yang bujang, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil single and available, orang yang single. Wasalihin min ibadikum, dan orang-orang yang layak untuk berkahwin, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Okay, wa imamikum, dan hamba-hamba kamulah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okay, disebut lagi tentang hamba sebab zaman dulu ada hamba, sekarang ni tak ada. Jadi poin dekat yang awal tu, wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum. Kahwinlah dengan orang-orang yang single dan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Soleh ni maknanya dia baiklah. Okey. In yakunu fuqara, sekiranya mereka miskin, mereka tak ada harta benda. Apa yang Allah janjikan dalam ni, yughnihimullahu min fadli, Allah akan mencukupkan mereka dengan kurniaannya, apa sahaja rezeki. Okey, jadi kat sini ada satu lagi poin. Kalau berkahwin, kalaulah kahwin dengan orang yang hartanya tak berapa banyak, Allah menjamin kat sini yughnihumullahu min fadli, Allah akan cukupkan, memberi kurniaan kepadanya. Sebab tu orang kata kahwin ni memberi satu rezeki. Okey, sebab kahwin juga adalah satu tuntutan agama, tuntutan yang perlu dilakukan dalam Islam. Okey, ada sambungan lagi sikit tu, wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas. Luas apa? Luas pemberiannya, alim, dan dia maha mengetahui lah apa yang hamba dia tak tahu. Okey, jelas berkaitan dengan dalil tu, supaya kita mendahulukan orang-orang yang single ni untuk kita berkahwin dengan dia. Okey, boleh tak kahwin dengan lelaki orang? Kalau perempuan nak kahwin dengan lelaki orang, itu tak ada masalah, tapi mesti
menggunakan cara yang betul lah, bukannya kahwin sebenarnya kahwin secara paksa kan. Memanglah suami tidak perlu minta izin kepada isteri untuk kahwin lagi satu, tapi kalaulah dia minta izin untuk kahwin lagi satu, itu adalah suami yang paling baik lah, beruntunglah orang yang dapat tu kan. Okey, kemudian kita tengok kepada dalil yang seterusnya tu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab. Apa maksud ya ma'syar syabab? Saya rasa kamu pernah dengar kot punya hadis ni. Okay, ya ma'syar syabab. Susah pula nak sebut kan. Maksudnya wahai orang-orang yang muda, wahai pemuda-pemuda. Siapa pemuda-pemuda ni? Kamu semualah. Okay, man istata'a minkum al-ba'a, sekiranya ada di antara kamu yang berkemampuan, man istata'a minkum al-ba'ah, yang berkemampuan, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Okey, al-ba'ah dekat sini itu kemampuan dari segi apa? Duit je ke? Ataupun kemampuan memberi cinta yang sejati? Dia mesti ada semualah, mesti ada cukup lengkap kan, bukannya ada cinta saja. Saya boleh kahwin Ustazah sebab saya mampu untuk memberi sepenuh hati saya kepada isteri saya nanti, kepada suami saya nanti. Okey, cinta saja tak cukup, kamu mesti ada duit lah. Kalau dah dewasa biasanya dah bekerja, mesti ada duit yang mampu untuk menyara ahli keluarga, dan kemudian mesti mampu dari segi menjalankan tanggungjawab dan memberi kasih sayang sepenuh hatilah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan al-ba'ah tu. Kemudian kalau ada semua kemampuan tu, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Fa innahu, sebab apa? Sebab berkahwin ni akan fa innahu aghaddu lil basar, sebab dia boleh menundukkan pandangan kita supaya tak tengok orang lain. Wa ahsanu lil farji, okay, dan dia boleh menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ni apa maknanya? Maknanya tidak melakukan zina lah. Okey, kemudian ada lagi sambungan tu, wa man lam yastati', sekiranya tidak mampu, orang yang tak mampu untuk berkahwin, kena buat apa? Fa alaihi bisawm, maka puasalah ke atas dia. Orang yang kena puasa ni siapa? Orang yang tak mampu nak mengawal dia punya nafsu lah. Maka kamu kena fa alaihi bisawm, kena puasa. Sebab apa? Fa innahu lahu wijaun, sebab puasa tu adalah senjata yang paling kuat lah untuk mengawal nafsu kan. Okey, itu adalah dalil yang berkaitan dengan at-targhib fin nikah, tentang galakan untuk berkahwin. Dan dalam Islam sebut beberapa ayat yang berkaitan dengan galakan untuk berkahwin. Sebab Nabi pun berkahwin, jadi berkahwin tu adalah sunnah Nabi. Siapa yang tak nak berkahwin, maknanya tak nak ikut sunnah Nabi. Seeloknya sebenarnya fitrah manusia ni, keinginan manusia tu secara semula-jadinya dia nak berkahwin. Jangan tipu saya yang kamu kata kamu tak nak kahwin, sebab bila dah besar nanti kamu akan ada keinginan untuk berkahwin, untuk berkeluarga, untuk sambungkan kamu punya keturunan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada nota yang bawah dia tu. Okey. Okey, yang ni as-sifatul matlubah fi zawjain, iaitu sifat-sifat yang dituntut, yang diperlukan dalam bagi kedua-dua pasangan lah. Okey, dalam perkahwinan bagi dua-dua pasangan, macam mana kita nak cari pasangan, iaitu berdasarkan 5 perkara ni. Yang pertama, ad-dinus sahih wal khuluqul qawim, iaitu dia mestilah beragama yang betul dan berakhlak yang baik. Okey, agama yang betul ni tak ada lain, tak ada, bukan di sisi Islam, adalah Islam lah. Okey, ad-dinus sahih adalah Islam. Maksudnya mesti agama adalah benda yang paling penting sekali. Dia mestilah beragama Islam lah untuk membina keluarga Islam yang baik. Cari isteri ataupun suami yang agama dia adalah agama Islam. Okey, dan dia mestilah berakhlak yang baik lah. Bukan orang yang tak senonoh untuk dijadikan pasangan hidup kita. Sebab kita nak hidup ni bukannya sehari dua je, tapi sampai akhir hayat lah kan, kalau boleh. Okay, kemudian kedua adalah tayyibul asni fin nasab. Dia mestilah keturunan yang baik, berasal daripada keturunan yang baik. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dia mesti mencari keturunan yang baik-baik. Bukan mencari, mungkinlah ada pasangan dia yang berketurunan Samsing ke, keturunan Yapin ke, itu bukan keturunan yang baik lah. Tapi mungkin kamu kata tak semestinya Ustazah, mungkin ada juga keturunan tak baik tapi keluarga dia baik. Itu tak ada masalah. Cuma ini adalah sifat yang dituntut, yang diperlukan lah. Kamu cari dia daripada keturunan yang baik-baik, supaya anak cucu cicit kamu nanti adalah orang-orang yang baik. Nak cari keturunan, mungkin keturunan dia yang tak baik pun tak ada masalah. Cuma kita cari
yang keturunan yang baik itu lebih baik lah kan. Okay, kemudian yang ketiga al-kafa'ah. Al-kafa'ah ni kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil sekufu ataupun setaraf. Okay, setaraf dari segi apa? Fiddin. Yang pertama fiddin, iaitu dari segi agama dia lah. Kalau kamu orang Islam, kahwinlah dengan orang Islam juga, itu lebih baik, setaraf dengan agama. Kalau cari agama lain mungkin agak menyusahkan kita lah kan. Okay, kemudian yang kedua al-huriyah, dia mestilah bebas. Ini pada zaman dulu lah, mungkin ada hamba. Pada zaman dulu memang ada hamba. Okay, kamu mestilah kahwin dengan orang yang setaraf lah. Kalau hamba, kahwin dengan hamba. Tapi kalau tuan nak kahwin dengan hamba pun tak jadi masalah sebenarnya. Cuma yang lebih baik, kahwinlah dengan yang setaraf kan. Kemudian yang ketiga, an-nasab. Keturunan dia tu mestilah dua-dua baiklah, macam saya cakap pada nombor 2 tadi. Kemudian yang terakhir tu was-sun'ah. Sun'ah dari segi kerjaya, mestilah setaraf dari segi kerjaya. Tak semestinya cikgu dengan cikgu, doktor dengan doktor, bukan. Dia mestilah kerjaya yang setaraf lah. Bukannya suami kamu menteri, kamu kerja biasa-biasa je kan. Itu tidak setaraf. Kalau lebih baik cari yang kafa'ah, yang sekufu dengan kita, yang setaraf dengan kita. Okay, kemudian poin yang keempat tu alla yakuna baina zawjain qarabah. Hendaklah bukan antara dua pasangan tu, pasangan suami dan isteri tu, bukan antara kaum kerabat yang terdekat, kaum keluarga yang terdekat. Kalau boleh cari orang lain yang bukan ahli keluarga kita, itu lebih baik lah. Okay, kemudian yang kelima al-bikru, iaitu anak dara. Mestilah berkahwin dengan orang yang belum kahwin lagi. Kalau nak kahwin dengan janda boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik kamu berkahwin dengan anak dara, sebab mungkin boleh memberi kamu kasih sayang yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi lah kan. Dan perempuan juga boleh cari yang teruna, yang belum berkahwin lagi. Sebab mungkin kalau dah pernah berkahwin, adalah isu anak ke, isu harta. Itulah sebab itulah Islam tuntut kita untuk berkahwin dengan orang yang belum berkahwin lagi. Okey, itu untuk sifat matlubah. Kemudian yang terakhir itu adalah hikmah. Biasalah dalam syariah ni dia ada hikmah. Setiap daripada tajuk mesti ada hikmah dia. Okey, tengok apa hikmah untuk berkahwin. Hikmah perkahwinan ni, yang pertama husulus sakinah wal mawaddah war rahmah. Ni ada 3 ni, sakinah, mawaddah war rahmah, iaitu mendapat ketenangan, kasih sayang dan juga rahmat. Okey, rahmat di antara siapa? Di antara baina zaujain wa kullu afradil usrah, di antara suami isteri dan juga ahli keluarga yang lain. Okey, kemudian hikmah yang kedua insya'ul mujtama' al-islami al-qawi, iaitu membina al-mujtama', masyarakat al-islam, masyarakat Islam al-qawi, masyarakat Islam yang kuat, bitaksir, dengan memperbanyakkan auladul muslimin, itu memperbanyakkan anak-anak orang Islam. Itu adalah hikmah perkahwinan ni, adalah untuk meramaikan umat Islam. Okay, yang ketiga al-muhafazah min jarimatiz zina wal fasad, itu menjaga daripada kejahatan zina dan juga kehancuran lah, dan kejahatan yang berkaitan dengan maksiat lah, contohnya kalau tak berkahwin kan. Okay, habis untuk tajuk al-usrah fil Islam ni. Saya harap kamu boleh faham lah. Kalau tak faham, tak tolong ulang balik. Saya cakap laju sikit ni sebab nanti video ni akan jadi lebih panjang kan. Okay, jadi boleh ulang dan tengok balik lah, dan catat semula dalam nota. Siapa yang ada nota ni, bagus, saya ucapkan terima kasih, sebab senang untuk kamu tulis terus makna dia kat sini. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.